إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengangkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita mensyukuri di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan umur kita lagi sampai di hari ini. Hari ini adalah hari yang 3 bulan Syawal. Dan juga dalam arti kata kita pun sudah menunaikan ibadat kita di dalam bulan Ramadan dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat ampun dosa kita dan juga dapat menambah pahala-pahala kepada kita. Sebab kita pun sudah maklum bahawa bulan Ramadan yang telah lepas, bulan yang berkat, bulan yang beristimewa, dan juga kita dapat ibadat pada malam Lailatul Qadar. Sidang jemaah yang dihadiri sekalian, di sana ramai bilangan-bilangan manusia mereka tidak sempurna ibadat dalam bulan Ramadan yang telah lepas. Dengan sebab setengah manusia Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, dan juga setengah pada manusia mereka uzur tidak sempat bersama menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setengah mereka sibuk dengan dunia, terlalu banyaknya kerja di dunia ini, tidak sempat menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga boleh qiyam siang beramai-ramai, dan juga mereka juga sanggup mengerjakan perintah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka sanggup buat maksiat dalam bulan Ramadan. Hidup mereka begitunya rugi, hidup mereka tidak harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihadiri sekalian, dan juga marilah kita merenungkan nasib baik bagi kita. Oleh itu, sama-sama kita mengangkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat masuk golongan orang-orang muttaqin. Sidang jemaah yang dihadiri sekalian, Ramadan sudah tinggal kita beberapa hari. Apakah kita dapat pengajaran dalam bulan Ramadan? Memang begitu banyak kita dapat hasil-hasil, habuan-habuan dari bulan Ramadan begitu banyak. Sebab kita sudah maklum bahawa bulan Ramadan bulan berbeza dalam bulan-bulan yang lain. Dapat kita mengadakan sifat sabar, dapat kita boleh tahu lapar dan dahaga, dan juga dapat kita boleh tahu kesusahan orang-orang miskin, dan juga dapatlah boleh kita di sana juga dapat kita mengetahukan mereka yang susah, tidak ada makanan, dan juga tidak ada tempat-tempat tinggal mereka.
Dan juga di sinilah boleh kita menimbulkan perasaan kita, sama-sama kita kasih sayang dan juga sama-sama tolong menolong satu sama lain. Oleh itu, marilah kita senyum manis kepada jiran-jiran kita dan juga memaafi kesilapan kita yang mana kita telah laku, yang telah lepas. Semoga juga kita menjadi masuk golongan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam syurga selama mana kita tidak ada sifat kasih sayang, tidak ada sifat tolong menolong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Maksudnya, tidaklah kamu masuk syurga sehingga kamu beriman, dan juga kamu tidak beriman sehingga kamu kasih mesra di antara satu sama lain. Kasih sayang tidak dilahirkan kalau kita masih lagi ada menyapit diri kita. Di dalam kita ada perasaan tidak puas hati. Di dalam tubuh badan kita mengadakan sifat-sifat yang benci, sifat-sifat yang dengki kepada saudara sesama manusia. Dan juga marilah kita menghapuskan perasaan-perasaan benci, perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan yang seumpamanya yang perkara-perkara yang tidak baik. Dengan kita salam bersalam, maaf. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan juga kita dapat mengerja ibadat begitunya banyak. Seumpamanya kita dapat baca Quranul Karim, tengah pada tengah dapat khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Itu di atas kemampuan kita masing-masing. Dengan sebab nasib baiknya mereka baca Quran di dalam bulan Ramadan. Sebab Quran adalah kalamullah. Quran diturun kepada kita. Dan juga Quran itu dapat syafaat kita dalam akhirat nanti. Bagi mereka yang tidak boleh baca Quran, tengah pada tengah mereka usaha sembahyang tarawih demi untuk dapat dengarkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan juga jikalau kita tidak boleh dapat baca Quran, adakah kita membiarkan kita sampai malaikat maut ambil nyawa kita? Memang kita tidak menapi sama sekali. InsyaAllah kita azam diri kita sebelum kita diambil nyawa oleh malaikat maut. Sebab secepat mungkin kita dapat baca Al-Quranul Karim. Dengan sebab akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita, kenapakah kamu tidak baca Quran? Bagaimanakah jawapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang jawapan, adakah kita mahu jawab kata kita tak ada masa nak baca Quran? Kita tak pandai, kita tak ada gerti, dan juga kita tak sibuk dengan dunia. Itu terhenti kepada kita masing-masing. Dan juga jikalau kita mahu cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah kita sembahyang. Dan jikalau kita mahu Allah Subhanahu wa taala cakap dengan kita, maka banyaklah kita baca Al-Quran. Begitu banyaknya manusia berkawan, tapi kawannya tinggal kita. Dan sekiranya kita berkawan dengan Al-Quran, Al-Quran tidak pernah tinggal kita. Dan juga Al-Quran dapat menyelamat kita di dunia, terusnya di akhirat nanti. Sidang jemaat yang dihadiri sekalian, puasa itu satu ibadat
yang mendidik umat kepada bertambah keimanan, bertambah ketaatan, bertambah kebaikan, dan juga bertambah kebahagiaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama mana didikan kita tidak dapat hasil, selama itulah kita tidak beriman. Kita tidak beriman orang yang berpuasa. Kita tidak dinamakan orang yang berpuasa. Dan juga kita tidak dinamakan orang yang bertakwa. Marilah kita sama-sama bentuk diri kita dengan didikan yang dapat hasil di dalam bulan yang telah lepas, agar kata kita dapat melakukan pada bulan-bulan yang lain. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan arti kata hanya sentiasa kita beribadat dalam bulan Ramadan sahaja. Bahkan tiap-tiap bulan kita mesti ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bulan Ramadan kita ambil berarti sedikit, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Bermaksudnya, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kamu sehingga datang kepada kamu kematian. Sidang jemaat yang dihadiri sekalian, adakah kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita yang mana kita menunaikan ibadat pada bulan Ramadan yang terlepas, yang mana kita sentiasa mengejar siang dan malam? Dan tanya diri kita sendiri, adakah kita menunaikan perintah Allah? Adakah kita mengejar kewajipan-kewajipan kita terhadap rumah tangga? Adakah kita menunaikan kewajipan-kewajipan kita terhadap isteri, anak dan juga ibu bapa, terusnya jiran tetangga? Kalaulah kita menunaikan kewajipan yang mana saya telah sebut tadi, maka alhamdulillah Allah akan mengampunkan dosa kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala-pahala kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mendoli, tidak mempadu, tidak mendoli cara kepada anak-anak kita pada bulan Ramadan, adakah anak kita puasa penuh cukup 30 hari atau 29 hari? Dan juga anak kita di siang hari duduk di mana? Gapo kerja anak-anak kita, yang mana anak kita tidak bersama kita di rumah? Dan juga waktu malam, di mana pula anak kita berada? Di dalam masjid, anak kita tidak ada dalam masjid. Dan juga waktu malam, waktu tidur, anak kita tidak tidur sama di rumah kita. Dan juga di mana anak kita tidur? Adakah anak kita mengerjakan ataupun anak kita melakukan benda-benda baik ataupun benda-benda yang tak baik? Itu tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab kita masing-masing. Dan juga kita mempunyai dua ibu bapa. Ibu bapa kita sudah tua. Adakah kita zirah-zirahi ibu bapa kita? Adakah kita tanya khabar bagaimanakah kedudukan ibu bapa kita? Dan setengah pada setengah manusia, ibu bapa sudah meninggal dunia. Kita sebagai anak, berapa kalikah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan ibu bapa kita dalam kubur? Semoga kita mengejar kewajipan kita itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat balasan yang baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Ramadan yang terlepas, kadang-kadang tengah manusia tidak menunaikan perintah. Dan juga wahai manusia semua, kenapakah kamu tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan? Kenapakah kamu masih derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lagi? Kenapa kamu masih buat jahat, buat maksiat dalam bulan Ramadan? Di dalam Ramadan kita sanggup buat jahat,
apakah lagi di bulan yang lain? Kita telah maklum bahawa bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ikat garing tambak syaitan-syaitan. Kenapa? Keburukan kita, kejahatan kita masih ada lagi dalam bulan Ramadan. Dan juga setengah manusia di dalam Ramadan juga mereka berpuasa, tetapi mereka tidak jaga akhlak-akhlak mereka. Mereka tidak ada sifat sabar. Mereka cakap dusta. Mereka tipu menipu. Mereka dengki dan mengupas seterusnya. Maka timbullah perasaan-perasaan kita ataupun timbul kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang mana kita tidak jaga akhlak-akhlak kita di dalam bulan Ramadan. Dan juga Ramadan yang telah lepas membawakan kita boleh tertukar perangai, boleh tertukar perangai-perangai akhlak dan tukar sebagainya. Kita kena ingat bahawa yang mana kita buat jahat bukan arti kata kita sandar kepada syaitan sahaja. Sebab saya tengok jahat itu kadang-kadang mari nafsu kita sendiri, dengan sebab kita tak boleh jaga, tak boleh umpamanya boleh ambil padu dengan nafsu kita. Nafsu kita bersama kita setiap hari, setiap waktu. Jikalau kita membiarkan nafsu itu menjadi membawakan kita, tidak mengubahkan dan juga tidak membekikan perangai-perangai kita dan sebagainya. Kita kena ingat, perangai kita, akhlak kita yang tidak comel, orang lain tidak boleh mengubahkan, membeki akhlak-akhlak kita kecuali kita sendiri. Nah, walaupun kita mengerjakan ibadat sepenuh kuat malam Ramadan dan juga ibadat kita betulan pada Lailatul Qadar, tapi akhlak kita tidak mau beki, perangai kita tak ubah, maka amalan-amalan kita pun tidak sempurna. Oleh itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah firman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubahkan nasib-nasib manusia sehingga manusia sendirilah mengubahkan nasib kita sendiri. Oleh itu, kita sudah yakin bahawa akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala nanti mesti kita tidak ada dosa. Kalau kita nilai, kalau kita cek di hari ini, banyak manakah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang di dalam bulan Ramadan dosa kita begitunya sedikit. Kita tidak sempat menunaikan buat perkara-perkara jahat. Apabila selepas 3 hari, hari ini hari yang 3 bulan Syawal, bagaimanakah berubah kedudukan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala serupa atau tidak dengan Ramadan yang telah lepas? Kita sudah yakin kita banyak dosa, kita banyak silap salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyaklah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata taubatan nasuha, taubat kita tidak akan lagi buat-buat perkara-perkara yang jahat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum walisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب المصاب الغرر أما بعد. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita telah lepasnya sebulan, masuk bulan Syawal. Kita masih berada di awal-awal bulan Syawal. Maka malah kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sunnah lagi pada bulan Syawal, yang mana beliau juga sentiasa beribadat, sentiasa menunaikan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam bulan Syawal ini juga kita banyaklah ataupun kita puasa, dinamakan puasa ni. Nah, sama ada kita puasa lerek atau ikut kita. Dah, kemampuan kita dalam bulan Syawal ini, sebolehnya kita puasa 6 hari. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian dia ikut pula puasa ni hari, seumpama mereka puasa sepanjang tahun. Oleh itu, banyaklah kita peluang bagi kita yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi jaga kesihatan kita, dapat kita menunaikan ibadat dengan sempurna. Rebutlah masa peluang bagi kita. Semoga kita dapat ganjaran, semoga kita dapat bahagia di dalam kubur, terusnya di akhirat nanti. Dan juga banyaklah kita selawat di atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan warfa' anhumul qahta wal bala wal harba wal i'tida. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.